Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ni, kita akan sambung dengan topik DC motor. DC bukan AC, DC motor. Okay, so DC motor ni sebenarnya, kalau paling senang, DC motor ni paling banyak digunakan dalam device yang menggunakan bateri. Tahu bateri? Bateri lah. Bateri. So, kita boleh kata semua device yang kebanyakan device yang guna bateri adalah DC motor. Kalau kata dia adalah motor, dia DC lah, DC motor. So paling senang kalau kat rumah awak ada adik-adik kecil tu, kan dia ada apa nama? Kalau pergi jalan-jalan kita ada kipas tu kan. Kipas yang gunakan bateri, yang beli kat kedai RM2 ke, atau kadang-kadang yang sambung dekat power bank. So benda ni semua ni adalah dalam tu yang pusingkan kipas tu dia adalah DC motor. So kalau DC motor, arus current dia tu, voltage dia tu adalah straight macam ni. Kalau kata 5 volt, kat sini dia akan ada lah 5 volt. Tapi kalau yang dekat rumah, kipas dekat rumah, kipas juga. Tapi kipas yang dekat rumah tu, yang tu menggunakan kipas, yang tu kipas siling. So kalau kipas siling dia adalah AC motor. Cik. Ya. Kan ada kereta mainan Tamiya tu kan? Ha, betul. Sama. Itu DC Yang tu pun sama, DC motor. Oh. Apa-apa yang menggunakan power bank, kat sini saya bagi power bank kan. So kalau menggunakan bateri je memang dia DC motor. Power drill yang kecil yang awak buat wiring semua tu pakai bateri 12 volt, 14 volt. Tu pun sama DC motor. Oh. Kelebihan DC, kenapa DC motor ni masih lagi digunakan, sebabnya dia boleh dibawa ke hulu ke hilir. Alat yang kita panggil sebagai alat yang kita boleh pegang kat tangan, kita panggil sebagai handheld device. Alat yang kita pegang kat tangan. Samalah dengan telefon awak tu. Telefon kan pakai bateri juga, betul tak? Betul. So sama. Benda yang konsep dia adalah sama. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so ni... Cik. Ya. Saya tak apa dengar power bank tu apa dia DC guys ni? DC lah kalau power bank. Power bank DC, okay. 5 volt. Kalau power bank tu memang 5 volt je lah. Tapi kalau power bank yang advance tu ada yang dia support sekarang ni. Ada yang sampai support 9 volt, 2 ampere. Ni macam-macam lah ni sekarang ni. Sekarang dah makin canggih. Kalau dulu 2-3 tahun lepas kita kena 5 volt je power bank ni. Tapi ada dah power bank 9 volt. Samalah dengan hand drill tu. Drill tangan tu yang kita guna buat wiring apa semua, Bosch tu. Yang tu ada 14 volt pun ada. 12 volt Sekarang ada. Ada power bank yang untuk kereta cik kan? Yang tu dia capable untuk keluarkan arus yang sangat tinggi. Sebenarnya untuk start kereta ni berat arus dia, sebab tu bateri kereta tu besar dan mahal. Kalau nak start kereta biasa dalam 20 ke 30 ampere dia kena keluarkan sekaligus. Dia kena keluar sekali kita crank tu dia keluarkan, dia tembak terus besar current tu. Sebab itulah kabel dia tu semua besar. Memanglah tapi once kereta dah start, dah tak adalah arus dia dah kecil lah. Tapi dia kena capable untuk tu. So janganlah pegang, kalau tengah duk start kereta janganlah duk pegang bateri tu. Sebab tu dia bahaya. Okay. In fact saya pernah dulu masa belajar lah ni, tershort bateri yang sel bateri motor je. Bateri tu kan dia petak macam ni. Lepas tu dia ada terminal tu kan. Saya tershortkan dua ni dengan kabel 1.5 ke 2.5 mm. Kabel cair.
Nasib baik saya sempat lepaskan tangan saya. Kalau tak memang dia cair kat tangan saya. PVC tu. Memang cair. Ni sengaja ni. Tak ada kerja. Pergi shock kan benda tu. Cair. Bateri pula bateri RZ. So agak besar lah. Okay. So macam ni. Okay, kita cerita sikit history dia. Sejarah motor ni sebenarnya dah lama sangat-sangat. Motor ni Motor ni sebenarnya dah digunakan sangat lama. Masa dulu kalau awak pernah terdengar lah revolusi industri. So sebelum tahun 1890 ni lagi, sebenarnya motor ni dah wujud dalam elektrik dah ada, lepas tu motor pun dah ada. Motor salah satu daripada alat yang merevolusikan industri. Kalau tak ada motor, payah nak buat kerja sebenarnya. So sebelum tahun 1890 sebenarnya motor paling banyak digunakan adalah motor DC. Motor DC sebelum 1890. Lepas tu selepas 1890 gunakan sistem AC pula. Sebab motor, kalau tengok cerita, ada satu cerita dekat movie, ada satu movie pasal Tesla. So ni lah, dia yang reka motor. Lepas tu dia ada pelumba. Negro tu aja. Apa dia? Yang budak negro tu ke? Yang kat Afrika tu ke? Bukan. Nikola Tesla ni Rusia. Nikola Tesla tu orang lain. Oh, okey. Dia buat elektrik. Yang cerita budak hitam tu lain Asyik. Oh, lain eh. Sorry, tak tahu. Yang ni Nikola Tesla. Dia yang cipta motor. Yang cipta motor dia. Tapi masa tu ada dua tengah berlawan. Edison lawan dengan saya tak ingat satu lagi. Westinger. Orang kata dong dicuri idea kan? Dia Edison bukan saya nak kata curi idea tak juga, tapi dia betul lah, Tesla tu macam curi idea orang juga sebenarnya. Orang tu tak pattern. Tapi dia pun nak kata dia salah sangat tak juga, sebab kalau dia patternkan motor ni, teknologi motor ni, kalau dia pattern, maksudnya kalau dia tak bagi orang buat motor ni, teknologi ni akan lambat berkembang. So baguslah juga dia buat benda ni sampai jadi. Lepas tu dia bagi kepada design dia tu, macam mana dia buat tu, dia bagi pada orang ramai, biar orang buat. Dia macam dia olah ikut cara dia sendiri, cik tak? Dia inovasi lah, cik. Dia improvekan lah. Kalau dalam dalam keadaan asal motor ni payah nak function, tak ada macam-macam masalah. Dia dia bagi asas lah, cik. Dia bagi asas dekat. Dia bagi asas. Dia bagi asas. Kalau kata nak buat kereta tu, dia bagi chassis, kau buatlah kereta. So dia buat benda ni kepada umum, so semua orang boleh buat motor, boleh design motor. That's why motor sekarang ni macam-macam manufacturer ada. Sebab dari asal awal-awal dulu penciptaan motor pun dia buat, lepas tu ambil lah kau nak buat. Macam tu lah lebih kurangnya. Tu tapi ada banyak ni lah, banyak versi sejarah ni. Cuma kita ambil yang elok lah. Yang eloknya macam ni lah. Dia buat, lepas tu dia bagi kat orang ramai. Bagus lah. Okay. So, menjelang tahun 1890, dia dah reka motor. Lepas tu, motor AC digunakan secara meluas lah. Sehingga ke tahun 60. Lepas tu, sebenarnya, mula dari beberapa tahun ke belakang ni, baru-baru ni lah, maknanya sangat baru sebenarnya ni. Kalau awak perasan, dia start dengan drone. Daripada drone, drone ni juga dia berkembang sebab mula juga bateri guna USB, teknologi bateri. So gabungan antara drone dengan bateri ni menyebabkan mesin-mesin DC, motor DC apa semua ni makin berkembang.
Drone yang mana cik? Drone yang kita kawal ke drone yang bawa pergi perang tu? Dua-dua. Drone yang bawa pergi perang, drone bawa pergi perang tak boleh, dia pakai main gen. Ni drone yang kita main-main ni. Apa kaitan dia dengan bateri cik? Sampai terbang tu? Drone ni dia guna bateri. So kalau teknologi DC motor ni tak up to date, tak berkembang, ada bateri ada tapi motor tu tak capable untuk buat apa yang boleh buat sekarang ni. So dia kena Memang pusing kat kipas bagi naik kan? sebabnya kalau drone ni dia RPM dia sangat tinggi, 10,000 ke atas. Even 40,000 pun ada RPM dia, pusing. So kalau tak boleh teknologi DC motor ni tak berkembang, tak boleh nak buat 40,000 RPM ni, tercabut motor tu. So that's why disebabkan perkembangan bateri dan perkembangan DC motor, dia selari. So sebab itulah sekarang drone boleh dapat dengan harga RM100 pun dapat. Tapi tak elok lah, tak boleh compare dengan DJI semua tu. Tapi ada. So benda ni, zaman sekarang ni banyak dah makin banyak balik guna DC. That's why awak kena belajar DC ni. DC motor akan berkembang balik. Satu lagi, kalau kat rumah. Kalau rumah ada aircon. Aircon, siapa yang perasan, aircon peti sejuk, mesin basuh, dia ada yang menggunakan inverter. Ni salah satu cara untuk menjimatkan elektrik. Sebab satu, motor AC, kekurangan dia adalah, saya contoh yang atas ni sebab ni, okey ni. Ni saya, kalau dalam nota ni dia tulis kat sini, there were Dia several... buka skrin lain cik. Saya nampak ni. Ke internet saya lambat? Ya Allah, kejap. Kejap. Okey, so kalau untuk sekarang ni populariti motor DC ni dia makin banyak orang gunalah. Kenapa orang makin banyak guna? Satu lagi sebab perkembangan benda-benda ni. Perkembangan teknologi car, truck, aircraft semua ni. Lepas tu satu lagi, memang sistem dalam kereta dia pakai DC. Macam mana kita tahu dia pakai DC? Sebabnya dalam kereta tu memang pakai bateri. Okay, pakai bateri, so memang akan pakai DC lah. Selain daripada ni, sebenarnya pengembangan teknologi hybrid car. Kereta-kereta hybrid ni menyebabkan teknologi bateri ni kena berkembang, dan pada masa yang sama bila teknologi bateri berkembang, teknologi motor pun akan berkembang. Dia ada macam-macam lah. Kalau dalam hybrid punya kenderaan ni, dia tak pakai motor DC saja, dia pakai macam-macam jenis motor. Plug switching machine, synchronous machine, kadang-kadang induction machine, macam-macam. Tapi dia semua bergantung pada bateri tu, teknologi bateri. Okay. So satu sebab kenapa DC ni popular, dia sebab benda ni, wide variation in speed. Motor DC, kita boleh ubah speed dia daripada kita nak, let's say kalau kita nak 5 RPM, slow sangat-sangat, sampailah ke 1000 RPM. Kita boleh ubah. Kita boleh regulatekan laju dia tu. Tapi kalau motor AC, nak regulate laju dia, nak ubah laju dia agak susah. Contoh, kipas kat rumah. Kipas kat rumah tu, kalau siapa-siapa lah ada kipas siling yang menggunakan motor DC. Motor DC tau, kipas siling yang ni biasa harga dia 500 lebih. Kenapa saya cakap pasal harga? Sebabnya senang kita nak bezakan. Kalau dia ada juga yang kipas siling yang pakai remote semua tu, tapi harga dalam 300, yang tu belum lagi. Yang tu bukan motor DC lah. Tapi kalau kipas siling yang motor DC, biasanya dia akan capable, dia
dia capable untuk sampai 9 speed. Faham tak? Tak faham? Awak boleh ubah laju kipas awak tu 9 step. 9 speed. Kalau kipas dekat rumah yang biasa, kalau kipas biasa kat rumah tu biasanya 5 speed lah atau 3 speed. Yang ni AC. Tapi kalau yang boleh ubah sampai 9 speed, lepas tu ada pula dia boleh buat sampai tahap variation. Kejap dia laju, kejap dia slow. Kejap dia laju, kejap dia slow. Dia tiru kononnya macam angin kat luar ni. Yang ni adalah motor DC. Controller dia tu advance, lepas tu dia motor tu sendiri motor DC. Tapi kalau AC tak boleh nak buat macam tu. Payah sikit. Motor tu akan cepat panas. Lepas tu controller dia pun akan cepat panas. Sebab tu lah kipas-kipas yang biasa pakai remote tu senang rosak sikit. Dia rosak controller dia. Sebab apa dia pakai AC? Payah nak ni. Kalau DC dia senang lagi. Okay. So that's why motor DC ni banyak digunakan sekarang. Lepas tu ni lah yang saya cakap tadi, inverter. Inverter ni juga satu sebab kenapa aircon dan mesin basuh ataupun apa-apa yang kerja berat kat rumah tu dia menggunakan inverter. Dia pakai motor DC. Sebabnya dia nak adjust speed dia tu berdasarkan beban dia. Kalau beban dia tu makin tinggi, dia akan makin kuat lagi, laju lagi. Tapi kalau beban dia tu rendah, dia akan rendahkan speed dia tu tanpa perlu dia berhenti. Kalau contoh aircon zaman sekarang yang biasa, kalau awak perasan, dia kompresor dia tu on off. Dia on, lepas tu dia dah sampai tahap suhu yang kita set tu, dia akan berhenti. Lepas tu dia on balik. So on off tu lah yang menyebabkan current buzzy. Sebab starting current. Benda ni digunakan untuk reducekan starting current dan juga memanjangkan jangka hayat motor. Benda tu akan susah rosak. Bukan susah, lambat rosak. Ya Allah. Okay. Next. DC motor are of course driven from a DC power supply. Okay, power supply DC. So kalau kat rumah, kalau alat tu dah datang dengan dia punya power supply sendiri tu, okey lah. Memang macam tu lah sepatutnya sebab kat rumah kita pakai AC ke DC? Siapa nak jawab? Banyak kali saya tanya ni. Kat rumah AC ke DC? Mana orang ni? AC. AC. AC je. Haris ke siapa yang jawab tu? Macam Ya, saya. betul, gemah kita. Kita tak tahu pun siapa cakap tu. Okay. Patut duduk sebilik dengan asyik je. Ui, okay. So AC. Kalau kat rumah memang kita pakai AC. So kalau kita nak pakai apa-apa alat yang DC, kita kena convert kepada DC dulu. Tapi kat rumah susah dah sikit. So dia akan terbina. Cik. Ya. Oh cik. Ya. Yang cik cakap apa? Yang pakai control dipanggil AC ya? Tak Converter. dengar. Converter. Ni payah nak baca tulisan ni. Sekejap. Converter. Gitu. Converter. So kita akan pakai AC DC converter. So Cik tunjuk slide ke? Tak ada slide pun? hai. Ada ni. Ada. Ada. Saya punya Slow lah tu kot. Nanti kejap lagi keluar lah tu. Okay, so dari segi asasnya, kita ada 5 jenis motor DC yang selalu digunakan. Yang pertama, nama dia separately excited. Dalam bahasa Melayu, nama dia pelik sikit, teruja
pisah. Allah, teruja pisah. Kenapalah slow pen ni? Okay. Teruja pisah ni maksudnya kan motor, kalau motor okay macam ni. Motor kena ingat sampai bila-bila dia ada dua major part. Dua part utama. Part yang pertama adalah stator dan part kedua adalah rotor. Stator tu bahagian yang statik tu dan rotor ialah bahagian rotor yang berpusing. So kalau teruja pisah, stator terpisah dengan rotor dari segi wiring. Benda tu duduk sekali, dia masih duduk seketul, tapi dari segi wiring, stator wiring lain, rotor wiring lain. Dia ada dua supply yang asing-asing. Okay, faham macam tu je dulu. Kalau shunt DC motor, dia adalah parallel ataupun kita panggil selari. So stator, alah nak tulis kat mana ni, tepi sini lah. Stator akan selari dengan rotor. Okay, stator selari dengan rotor. Next, kita ada pula permanent magnet DC motor. Permanent magnet DC motor ni paling senang nak jumpa dalam mainan kanak-kanak tu, yang kecil tu. Dalam tu biasanya dia akan gunakan magnet, gabungan antara magnet dan juga coil. Okay, permanent magnet ni magnet lah. Salah satu part akan menggunakan magnet. Kalau magnet tu mahal, magnet tu elok, harga motor tu mahal. Kalau magnet biasa-biasa je, kalau kedai RM2 tu memang magnet biasa je lah. Tak kuat lah motor tu. Tak kuat dan tak efisien, tu je. Tapi boleh digunakan. Series DC motor. Stator akan siri dengan rotor. Dari segi wiring juga. Stator akan siri dengan rotor. Compound, dia akan ada gabungan dua-dua. Siri campur shunt. Ya Allah, tulisan. Siri campur shunt. Ni motor yang nombor 4 akan campur dengan motor nombor 2. Ni akan jadi compound yang last kali ni. Okay, so far ada soalan? Tak ada lagi cik cakap ni. Okay, motor mainan. Tak ada, Cik. Motor mainan tahu tak yang macam mana ke? Saya perlu tunjuk ke motor mainan? Tahu je, yang dalam kereta lumba tu tak? Yang dalam kereta kontrol tu yang pusing tu. Ya, yang kecil tu. Yang Kereta, sambung dengan kalau tu sambung dengan bateri, dia berpusing dah. Bateri biasa. betul. Yang tu lah. Kalau Cik, yang nombor 1 tu apa, Cik? Tertinggal dia. separately excited, dia terpisah. Stator dengan rotor. Ni dua ni, stator dengan rotor ni, dia ada dua kabel. Dia ada dua supply. Ada dua supply senang. Stator supply lain, rotor supply lain. Okay. Stator rotor lain. Okay. Next. Kita pergi pada dekat sini dia tulis 8.2. Tapi awak abaikan nombor 8.2 ni sebab nota ni sebenarnya saya ambil dari buku rujukan ni. So ni nombor asal dia lah ni. Saya tak boleh nak hilangkan nombor ni. Tapi ni litar setara dia. Equivalent circuit. Kalau DC motor. Yang penting dalam ni. Yang penting dalam ni adalah kita kena faham dalam ni dia akan ada macam-macam kita katakan simbol. So yang pertama kat bawah ni ada gambar litar. Sebenarnya bawah ni ada gambar litar.
Tapi kita fahamkan dulu apa yang ada dalam litar ni. So dalam litar ni kena ada yang ni. Ideal voltage source, EA. EA ni adalah voltan yang akan terhasil dekat rotor. Ataupun kita akan ukur berapa nilai voltan yang terhasil tu daripada hasil keluaran motor. Kalau kan motor dia macam ni kan. Ni dekat shaft ni. So dekat sini. Kita akan ukur secara elektrik. Benda ni. Berapa. Kita akan kira. Okay. Lepas tu kita ada resistor RA. RA ni sebenarnya adalah armature resistor. Armature resistance berapa? Ni RA. Bla 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 bla. Equivalent of the entire rotor structure including rotor coil, interpole, compensating winding. So ni lah. RA ni sebenarnya akan duduk pada rotor. Dia ada macam-macam nilai sebenarnya, tapi kita akan ambil satu nilai untuk kita wakil sebagai RA. Disebabkan nama dia R, unit dia sebenarnya adalah dalam ohm. So senang je. Bukan unit baru, bukan unit pelik-pelik, unit rintangan. Unit ohm. Next, kita ada pula, kadang-kadang kita akan consider benda ni, voltage yang hilang dekat brush. So yang ni biasanya 2 volt. Atau dia akan bagi tahulah nilai ni akan diberitahu. Sama je, RA ni pun sebenarnya kita akan bagi tahu nilai dia berapa. Okay, dalam soalan akan diberitahulah nilai RA ni berapa. Okay. Next. Kita akan ada juga dekat field. Field sebenarnya dia duduk pada... mana pen aku ni? Okay. Field coil. Field coil. Kalau yang ni semua sebenarnya yang kat atas ni. Yang kat atas ni semua duduk dekat rotor ni. Ni bahagian rotor. Yang bahagian bawah ni mula daripada field coil ni sebenarnya dia duduk dekat stator. Okay. So dekat stator. So LF, induktor LF ni duduk pada stator. Lepas tu dia ada satu nilai lain lagi, resistor RF. Yang ni nilai rintangan juga. Nilai rintangan pada medan. Stator. Field lah ni. Field. Allah. Sekejap. Boleh tak? Oh tak boleh nak tulis. Payah. So ni adalah pada field lah. F-I-E-L-D. Okay, pada field. Lepas tu, kadang yang ni kita bagi. Okay, satu benda lagi. Induktor ni, biasanya kita, kalau saya tak bagi nilai lah. Sebabnya agak complicated nanti jadi pengiraan dia. Siapa ingat nilai unit induktor? Unit inductance. L. Unit apa? Ni awak belajar dalam EE. Farad. Farad tu kapasitor. Farad kapasitor. Induktor nama orang. Henry. Henry. Betul, Henry. So sebenarnya dia dalam unit Henry. H. Unit dia. Tapi disebabkan dia agak complicated nak kira. Sebab kalau nak kira dalam R, awak kena tukar dia kepada J omega L. So kalau J omega L ni, omega lagi, J lagi, itu ini complicated. Dan nilai dia biasanya sangat kecil. So kita boleh abaikan. Kita boleh abaikan apa inductance effect ni. So kita ambil nilai R je lah yang besar. Tapi kalau dalam pengiraan sebenar, memang kena ambil kira semua ni. LFC semua kena, LFC, RLC semua kena ambil kira.
Sebab tu yang sebenar-benarnya. Okay. So Dia pengiraan dia sama dengan IE je. dia lebih kurang je sebenarnya. Ni pengiraan dia sebenarnya senang je. Darab dengan tambah dengan tolak je. Yang biasa je. Pengiraan untuk motor ni darab, tambah, tolak, bahagi. 4 benda ni je. Tak ada ni. Cuma kena ingat lah. Rumus kena ingat. Macam mana nak kira, kena faham yang mana kena tolak, yang mana kena tambah. Macam tu. Tapi memang 4 benda ni je. Jangan risau. Tak ada perbezaan dan tak ada kameran semua tak ada. Integration dengan differentiation semua tak ada. Okay. So bila dah macam ni, dah simplify kan ni, kita ada 4 benda je lah yang kita kena consider. Satu benda lagi, kita ada supply. VT ataupun V in, input voltage ataupun terminal voltage. Sebab ni motor, so kita akan bagi supply dekat dia. Okay, blah blah blah, together with variable resistor, and the total is called RF. Therefore, in cases where there is not too critical, the brush drop voltage may be left out, approximately included in the value of RA. So ni lah yang dia cakap. Disebabkan kadang-kadang voltage VB ni kat sini, VB yang kat sini kadang-kadang biasanya kecil sangat. So kita boleh masukkan terus dia dalam nilai RA. Kita boleh anggap dia dah masuk dalam nilai RA. Samalah juga internal resistance sometimes lumped together with the variable resistor, and the total is called RF. So kadang-kadang kita dah tambah-tambahkan, nilai tu ada tapi kita dah tambah-tambah, so tinggallah nilai ni je, RA, RF. So awak ada RA, RF, VT, EA. Ya Allah, E. Cep. Buruknya E. VT dan juga EA. So nilai-nilai ni je yang kita akan consider. So kita boleh tengok kat sini. Inilah separately excited. Sebabnya bahagian sini ni adalah stator. Ni yang teruja pisah ni. Oh, status jadi. Stator. Dan ni adalah rotor. So kat sini akan ada VF. Kita akan bagi supply VF kat sini. Dan kat sini akan ada VT atau Vin. So yang ni akan bekalan kat sini sebenarnya. Lepas tu medan akan hasilkan medan magnet. Dekat sini kita akan bagi satu bekalan juga yang sebenarnya tak berapa besar sangat. Yang kat sini yang tak besar, yang sini kecil je voltan dia. Yang kat sini kita akan bagi satu current, nilai dia agak besar sikit. So dia akan masuk rotor. Lepas tu dia akan bertindak balas dengan medan magnet ni. That's why motor ni akan pusing. So VT ni adalah V yang masuk. EA ni adalah yang terhasil dekat rotor. Macam tu je. Sebenarnya satu lagi, RA. Ni RA sebenarnya. RA ni bukan duduk kat sini. Sebenarnya dia duduk dalam coil ni, dalam ni. Tapi kita dah keluarkan nilai dia, letak kat sini. Okay, soalan saya. Kalau VT ni saya bagi 200 volt. Agak-agak EA ni berapa? Lagi besar ke lagi kecil? Ni bekalan masukan. Yang terhasil ni lagi besar ke lagi kecil? Kecil. Kenapa kecil? Voltan terbagi je. Terbagi sama rata. Okey, bolehlah. Sebenarnya dia akan ada jatuhan voltan dekat sini. Kita panggil voltage drop. Jatuhan voltan. Sebab sini ada perintang. So bila ada perintang, automatik akan ada voltan yang kurang kat sini.
So, betul kalau kita masuk 200 kat sini, kemungkinan yang keluar kat sini hanya 180 volt. Dan satu lagi, sebab benda ni semua magnet, elektromagnet, power yang kita masukkan tu akan lalu dalam gergelung, akan lalu coil. So bila lalu coil, dekat sini akan ada hilang voltan tu. Sebab nak tukar coil ni kepada elektromagnet. So memang akan hilang. So inilah yang saya cakap, ada masa kita darab je. Kalau kat sini sebenarnya, nak kira voltan kat sini berapa, senang sangat. Sebab kat sini hanyalah IA darab dengan RA. Ni IA, ni RA. Darab je. Dapat satu nilai kat sini. So yang ni, nilai yang kita masukkan ni, kita tolak dengan yang ni, kita akan dapatlah kat sini. Kalau dalam keadaan contoh sekarang ni, IARA ni mewakili 20 volt. Yang ni hilang. 20 volt ni hilang. So that's why keluar kat sini 180 sahaja. Okay, senang je. Dia tambah tolak darab bahagi. Tu je. Okay, ada soalan lagi? Tak ada, Cik. Tak ada. So yang ni dah simple, tapi ni lagi simplify. Ni sebab apa dia bukan simplify apa sangat, dia hilangkan ni je. Dihilangkan brush ni. Dia tak consider brush, so litar dia jadi straight macam ni je. Okay. So ni adalah separately excited yang nombor 1 tadi. Nombor 1 lah. Yang dalam list tadi ni adalah yang A. Separately excited. Next, kita ada pula. Kat sini. Inilah rumus-rumus dia. VT untuk separately excited, VT sama dengan EA tambah IARA sebenarnya. So, IL, IA ni ada banyak rumus. Dia bawah ni dah start menggunakan rumus. Saya tunjuk je dulu Yang ni pula adalah shunt. Shunt DC motor. So apa beza series shunt? Dia akan lagi senang kalau saya gunakan. Sekejap, saya buka benda ni. Tak ada apa-apa pun sebenarnya, saya buka pen je. Dia buka kat sini pula. Sekejap. Sekejap korang tak nampak ni. Okay. Okay. Sebenarnya ni cara lagi senang nak lukis. Kalau perasan kita akan ada macam ni. Lepas tu kita ada ni. Lepas tu macam ni. Next, kalau kat sini kita ada RA. Lepas tu masuk. Kita akan ada rotor. Masuk kat sini. So ni adalah RF. Yang ni adalah RA. EA kat sini. VT. Saya bagi kat sini tadi. Kat sini kita ada satu supply VF. So ni adalah separately excited. Lepas tu ni nombor 1 tadi cik tanya. Ni yang nombor 1 tadi, ni yang A. Saya lukis balik. Kenapa saya lukis balik? Sebab saya nak tunjukkan betapa senangnya benda ni. Kalau nak lukis untuk next. Next kita ada shunt.
So kita ada benda ni, RF, kita ada RA, kita ada EA. Sebenarnya, motor ni kita boleh lukis macam ni je. Ni, masuk sini dulu, sebabnya dia selari. Kalau yang ni saya cakap tadi, dia terpisah antara stator dengan rotor. So ni agak-agak apa? Ni sebenarnya adalah RF. Lepas tu, sambung je dekat sini. Masukkan RA. Lepas tu, masukkan rotor. Macam ni. RA. Dan ni, EA. So, VT kat mana? VT akan duduk kat sini. Itu apa dah? Separately excited. Teruja pisah. Yang ni nama dia shunt. Current akan lalu ikut sini, sini dan sini. Kalau yang ni current akan masuk ikut sini. Dua arah. Yang ni akan ada dua arah. Kenapa? Sebab ada dua supply. Yang ni dia ada satu je supply. So dia akan masuk dari satu arah. Lepas tu dia pecah pada dua bahagian. Yang ni shunt. Lagi senang. Kalau series pula. Series semua satu jalan. So satu jalan masuk kat sini RF dulu. Lepas tu masuk kat sini RA. Tu masuk motor. Satu jalan saja. So RF akan duduk kat sini. Medan. Yang ni akan ada RA. EA duduk kat sini. Dan VT akan duduk kat sini. Yang ni nama dia series. Current akan lalu sama juga satu arah tapi tak ada pecah. Kalau sini dia ada pecah, yang ni dia satu je. Satu jalan saja. Okey. Ni lita je ni. Yang bahagian sini kalau untuk shunt ni, yang bahagian ni adalah bahagian stator dan ni adalah bahagian rotor. Samalah juga dengan kalau lita series ni, motor series, kat sini adalah stator juga dan kat sini adalah bahagian rotor. Kalau yang ni lainlah sikit. Yang ni adalah stator dan yang ni adalah rotor. So inilah komponen utama yang kita akan belajar untuk DC. Semua dah habis dah cover. Selesai. Ada soalan? Tapi belum lagi ni. Tak ada. Ada belum lagi. Belum lagi tu maksud saya kita tak masuk lagi dari segi cara kira. Ni baru belajar lita lah cik. Ni Cara lukis lita. cara lukis lita. Kita tak belajar lagi cara kira, formula dia apa, cara kira dengan formula lah maksudnya. Cara kira dengan formula, lepas tu yang agak penting juga kegunaan dia apa. Kenapa saya lukis? Belajar ini juga cik. Tak. Belajar ini juga tak. Tak. Okey. Ni banyak lah ni. Yang penting kat sini ni. Nanti tengok balik video ni, cuba fahamkan benda ni. Dari segi lita-lita dia ni. Sebab ni laju ni. RF, RA. R ni semua dalam ohm lah ni. Yang ni semua unit dia ohm. Yang ni pun sama ohm. EA lupa nak beritahu tadi. EA ni sebenarnya unit dia volt juga. VT ni pun unit dia volt. Yang ni pun sama. Volt. Yang ni pun volt. Yang ni ohm. Ohm. Kena betul-betul ingat Ohm's formula. Ohm's law. V sama dengan apa? IR. IR. V sama dengan IR. Memang akan pakai benda ni. Tambah tolak. Benda-benda tu je.
Ni dia sebenarnya saya buat macam ni, lukis tiga-tiga ni sebab memang sebelum ni pun dia macam lagi senang nak nampak lah. Tiga-tiga ni duduk sekali. Kalau duduk asing-asing jadi macam lost sekejap. Kenapa yang ni duduk kat sini, kenapa yang ni duduk kat sini. Tapi ni cara senang nak ingat. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada cik.